Assalamualaikum murid-murid. Diharap semua dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat. Saya Ustazah Nurul Ain dari Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Ustazah ingin berkongsi dengan murid-murid satu tajuk dalam bidang akidah pendidikan Islam tahun 6. Murid-murid dah sedia ke? Bagus murid-murid. Jangan lupa sediakan pensel dan kertas ya. Sebelum Ustazah Ain meneruskan pengajaran pada hari ini, Ustazah nak tunjuk beberapa gambar kepada murid-murid. Ustazah nak lihat apa pandangan murid-murid. Apa yang murid-murid faham dan dapat lihat daripada gambar ini? Cuba tengok betul-betul. Siap ada asap. Harimau? Saka? Badi air mayat? Murid-murid di rumah, apa pandangan murid-murid? Baiklah, sebenarnya gambar tersebut menunjukkan tentang situasi di mana amalan syirik dilakukan. Tak baik kan? Perbuatan tersebut bertentangan dengan konsep tauhid, iaitu percaya hanya kepada Allah semata-mata. Oleh itu, hari ini Ustazah Ain akan menjelaskan lebih lanjut tentang tajuk Jauhi Syirik. Di akhir rancangan nanti, Ustazah Ain berharap semua murid dapat mencapai 3 objektif pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, menyatakan maksud syirik serta hukumnya berdasarkan dalil nakli. Membezakan jenis-jenis syirik beserta contohnya. Dan mencadangkan tindakan untuk menghindari perbuatan syirik. Ustazah harap murid-murid dapat tumpukan perhatian sepenuhnya dalam pembelajaran kita pada hari ini, supaya semua objektif yang kita harapkan tercapai. Syirik ini dosanya berat, menghapuskan amalan yang telah dibuat. Hidup penuh dengan maksiat. Tiada rahmat, tiada berkat. Perbuatan syirik Allah melaknat. Menduakan Allah dengan azimat. Ikutkan nafsu, sempurnakan hajat. Tempatnya neraka jika tak bertaubat. Begitulah seberingkas tentang tajuk Jauhi Syirik ini. Murid-murid nak tahu lagi tak? Jom Ustazah terangkan. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Maksudnya ialah percaya selain dari Allah.
Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan iktikad. Dan hukum mensyirikkan Allah adalah haram. Nak tahu tak? Perbuatan syirik dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang amat pedih. Takut kan murid-murid? Oleh itu, kita sebagai umat Islam mestilah menjauhi syirik. Baiklah, sekarang jom sama-sama kita dengar dalil nakli tentang syirik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Surah Al-Baqarah ayat 22. Ayat ini menyatakan bahawa Allah sahaja tempat bergantung dan tidak boleh menyekutukan Allah. Ingat tu. Seperti mana yang Ustazah terangkan sebentar tadi, syirik boleh berlaku sama ada dengan iktikad di dalam hati melalui perkataan atau perbuatan. Macam mana tu ya? Begini. Apabila kita mempercayai perkara-perkara yang menyekutukan Allah dan mempercayai selain Allah yang berkuasa, maka kita telah pun melakukan syirik melalui hati. Jaga-jaga murid-murid. Apabila kita mengucapkan perkara-perkara yang menyekutukan Allah dan mengatakan Allah itu berbilang-bilang, maka kita telah pun melakukan syirik melalui perkataan. Seterusnya, apabila kita melakukan perkara-perkara yang menyekutukan Allah, contohnya memakai tangkal dan azimat, maka kita telah pun melakukan syirik melalui perbuatan. Oleh yang demikian, kita perlu sentiasa menjaga hati, perkataan dan tindakan kita supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Na'udzubillah min zalik. Untuk pengetahuan murid-murid, syirik ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, syirik jali dan yang kedua, syirik khafi. Jom kita lihat syirik pertama, iaitu syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan selain dari Allah atau menyembah selain Allah yang Maha Esa. Syirik jali ini dikenali dengan syirik yang besar seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22.
Nak tahu tak apa contoh syirik jali? Murid-murid mesti tahu supaya murid-murid dapat menjauhi syirik ini. Mari Ustazah terangkan. Pertama, menyembah berhala, matahari atau bulan. Kita hanya wajib menyembah Allah. Melalui kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah didatangi oleh kaum musyrikin Quraisy untuk memeluk agama mereka. Mereka telah menjanjikan harta dan kekayaan. Allah telah menurunkan surah Al-Kafirun bagi menjawab permintaan musyrikin Quraisy yang melampau. Surah ini menyatakan bahawa hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Meminta doa dan pertolongan selain daripada Allah pun tidak boleh, ya murid-murid. Kerana sebagai umat Islam, kita hanya perlu memohon doa dan pertolongan hanya kepada Allah sahaja. Ingat tu murid-murid? Baiklah murid-murid, sekiranya kita lakukan perkara yang baik, kita akan dapat balasan yang baik. Sebaliknya, jika kita lakukan perbuatan yang buruk, buruklah balasannya. Jadi, kalau kita lakukan syirik, apa akibat yang kita akan dapat? Baik atau buruk? Jom sama-sama kita lihat akibat perbuatan syirik. Pertama, merosakkan akidah. Akidah kita menjadi terpesong kerana mempercayai selain daripada Allah. Kedua, hilang pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan akan berdasarkan jin dan syaitan yang boleh memberikan kesan buruk kepada kita pada masa akan datang. Ketiga, berdosa besar dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Dan seterusnya akan mendapat akibat yang buruk. Keempat, iaitu kekal dalam api neraka. Nak ke kekal dalam api neraka? Dalam keadaan yang sentiasa terseksa dan tidak bahagia. Na'udzubillahi min zalik. Tak nak kan? Jadi, kita perlu menjauhi perbuatan syirik agar dapat kekal di dalam syurga Allah kelak. Amin. Ingat ya murid-murid? Baiklah. Sekarang Ustazah akan tunjukkan syirik yang kedua, iaitu syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Jom sama-sama kita lihat. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak, iaitu dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali dengan syirik kecil. Contohnya, riak dalam beribadat, iaitu melakukan sesuatu ibadat bukan kerana Allah semata-mata. Apa tu riak? Riak ialah apabila seseorang melakukan ibadat hanya kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Rugi kan? Sepatutnya segala niat dalam perbuatan hanyalah semata-mata kerana Allah. Sebentar tadi kita dah lihat bagaimanakah akibat orang yang mengamalkan syirik jali. Sekarang, bagaimana pula dengan orang yang mengamalkan syirik khafi? Mari kita lihat. Akibat pertama ialah menghapuskan pahala amalan. Sia-sia segala amalan kebaikan kita. Sayangnya,
Oleh sebab itu, kita perlulah sentiasa ikhlas dalam melakukan semua perkara hanya kerana Allah, bukan kerana manusia. Kedua, sukar menerima pandangan orang lain. Melakukan segala perkara berdasarkan pandangan sendiri sahaja. Kesannya, kita tidak akan dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Ketiga, dapat menimbulkan permusuhan. Permusuhan terjadi kerana rasa tidak puas hati akibat dengan amalan yang bersandarkan niat selain daripada Allah. Selain itu, akibat syirik khafi ialah kita akan dibenci oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kita akan mudah berputus asa kerana kita jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Oleh itu, walaupun syirik kecil, kita mesti jauhinya. Faham semua? Bagus. Baiklah, sekarang tiba masanya untuk Ustazah uji semua murid sama ada berjaya mencapai objektif pembelajaran pada hari ini atau tidak. Soalan pertama. Apakah hukum menjauhi perbuatan syirik? A. Sunat, B. Makruh dan C. Wajib. Apa jawapannya? Ya, betul. C. Wajib. Kita wajib menjauhi perbuatan syirik. Seterusnya, soalan kedua. Antara berikut, yang manakah jenis-jenis syirik? A. Jali dan khafi. B. Mughallazah dan mutawassitah. Atau C. Mad asli dan idgham. Cuba fikir betul-betul. Ada dua jenis syirik. Apa jawapannya? Betul. A. Jali dan khafi. Tahniah. Soalan yang ketiga. Syirik jali merupakan syirik besar, iaitu A. Melakukan sesuatu niat bukan kerana Allah, atau B. Menyembah berhala, matahari dan bulan. Jawapannya ialah B. Menyembah berhala, matahari dan bulan. Bagus semua. Soalan keempat. Berikut adalah akibat daripada melakukan syirik. A. Jali atau B. Khafi. Baca betul-betul maklumat yang diberikan ya. Jawapannya ialah A. Jali. Tahniah. Seterusnya, soalan situasi. Fikirkan sama-sama ya. Luqman membantu guru membersihkan kelas agar guru memuji kebaikannya. Apakah jenis syirik tersebut? A. Jali atau B. Khafi.